Drama politikus Malaysia sudah sampai kepada episod yang paling menentukan. Perjuangan Anwar Ibrahim merebut kekuasaan menjadi orang nombor 1 di Malaysia berada di persimpangan jalan terakhir, ibarat sebuah permainan video game RPG. Ini adalah level terakhir bagi Anwar. Musuh lamanya kini menghulurkan tangan buat kali kedua. Mahathir Mohamad, ayah dan mentor Anwar dalam politik partisan sewaktu ketika dahulu, kini kembali mencemar duli berlutut kepada Anwar untuk sama-sama merampas kuasa dari PKP, pengkhianat, kleptokrat dan penunggang agama. Mahathir adalah seorang politikus yang bermuslihat seperti musang dan hayaknya seperti kura-kura. Ketika PKR dan Anwar mengusulkan beliau adalah calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan Plus, Mahathir tidak pernah mengatakan tidak. Beliau kononnya bersetuju, tapi dengan syarat harus bertemu dengan Syafiee Apdal. Ini ibarat seorang bapa yang ingin menolak permintaan anaknya untuk berkahwin dengan pilihan hatinya. Namun si bapa tidak pernah menolak. Tapi bapa menyebut bahawa, coba tanyakan kepada ibumu. Ya sudah sah-sah saja, ibunya tidak akan mengizinkan karena bapak hanya berdolak-dalik dan ibunya sudah tidak berkenan kepada calon pilihannya. Apalah salahnya kalau bapak memujuk ibu supaya menerima permintaan sang anak? Itulah seni ataupun muslihat politik bagi Mahathir Mohamad. Berbagai alasan diberikan untuk menolak Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Antaranya dari Mahathir Mohamad sendiri menyebut bahawa Anwar tidak layak karena Anwar dari parti berbilang kaum. Parti berbilang kaum tidak layak menjadi Perdana Menteri. Kedua, daripada macai politik dan juak-juak kleptokrat yang mendoktrin bahawa Anwar Ibrahim tidak layak karena beliau tidak bermoral. Ini ekoran beberapa kes yang terkait dengan Anwar Ibrahim sejak 2 dekad yang lalu. Dan sejarah menunjukkan bahawa sewaktu Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri, seorang penulis yang bernama Khalid Jafri menulis buku yang sangat kontroversi pada waktu itu, 50 dalil kenapa Anwar tidak layak menjadi PM. Nampaknya skrip tersebut diulang kembali oleh para pro-kleptokrat dan ultras Melayu dan ultras perkauman. Alasan ketiga yang diberikan kepada Anwar adalah dari rakan-rakan Pakatan Harapan sendiri yang menyebut bahawa Anwar Ibrahim tidak layak kerana beliau tidak cukup numbers. Oleh itu marilah kita rungkai satu persatu 3 persoalan, 3 alasan yang diberikan sebentar tadi. Pertama, alasan parti berbagai kaum tidak layak menjadi Perdana Menteri. Bukankah yang mentakdir Malaysia selama 60 tahun adalah Barisan Nasional? Dan bukankah Barisan Nasional adalah gabungan dari parti berbilang kaum? Bukankah pasca 9 Mei 2018 kamu wahai dan Wan Azizah pernah menghadap yang di Pertuan Agong, dan yang di Pertuan Agong melihat hasil pilihan raya umum pada waktu itu, Parti Keadilan Rakyat memenangi kursi terbanyak karena pada waktu itu Pakatan Harapan memakai logo PKR. Namun karena kesetiakawanan daripada Wan Azizah dan janji setianya kepada perjanjian Pakatan Harapan, beliau tetap menolak jawatan itu dan menyerahkan jawatan kepada Mahathir Mohamad. Persoalan kedua tentang moral Anwar Ibrahim. Kita akui Anwar Ibrahim pernah dipenjara, dan kita juga tidak boleh menafikan bahawa beliau telah diberi
juga dengan Tun Abdullah Ahmad Badawi yang menggantikan Mahathir Mohamad melalui konsensus, dan terakhir Datuk Seri Najib Tun Razak yang menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi juga melalui kesepakatan Barisan Nasional. Ya, kita akui bahawa Pakatan Harapan tidaklah sesolid, seutuh Barisan Nasional adalah formula yang dibentuk berdasarkan acuan Malaysia ketika awal kemerdekaan dan pasca 13 Mei, iaitu perkongsian kuasa, pembahagian kekuasaan berdasarkan kaum atau disebut sebagai etnokrasi. Sedangkan Pakatan Harapan diri daripada pelbagai parti politik yang sebenarnya adalah musuh tradisi sebelum ini, ternyata sangat longgar ikatannya. Semenjak memenangi pilihan raya ke-14, Pakatan Harapan nampaknya belum mampu merumuskan formula Malaysia baru yang menjadi landasan kepada Pakatan Harapan, yang bukan sekadar menggantikan posisi Barisan Nasional dalam kerajaan, tetapi merumuskan sebuah masa depan baru bagi Malaysia berdasarkan formula yang Pakatan Harapan yakini. Mereka hanya diikat oleh perjanjian berdasarkan buku harapan dan manifesto, walhal yang menggagalkan dan menghancurkan manifesto adalah bekas Perdana Menteri ke-7 Mahathir Mohamad sendiri. Jadi yang berlaku di dalam Pakatan Harapan dan sebab kenapa Anwar tidak boleh memimpin dan tidak layak memimpin bukan persoalan teknikal semata-mata, namun ia berkaitan dengan soalan prinsip dan hala tuju yang akan dibawa oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.